Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam kelas PDPR subjek Jawi dan Khat bersama saya Ustazah Syazaimah binti Cik Ros. Okey, anak-anak tahun 5 Ibnu Khaldun. Minggu ni kita akan belajar dalam tajuk yang sama, iaitu fungsi tanda baca. Okey, sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, fungsi tanda baca ni sama macam minggu lepas, iaitu tajuk tahun 4. Baik, kita tengok yang pertama, fungsi tanda soal. Apa fungsi tanda soal? Tanda pada akhir tiap-tiap ayat tanya sama ada ayat itu dimulai dengan kata soal ataupun tidak. Sebagai contoh, di manakah letaknya Muzium Negara? Apakah yang terdapat di Muzium Negara? Kedua-dua contoh ni mempunyai kata soal, iaitu di mana dengan apa. Selain pada di mana ataupun apa, kata soal yang lain contohnya siapa, bagaimana, bila, itu kata soal. Okey. Dan yang tak mempunyai kata soal seperti pernahkah kamu pergi ke Muzium Negara? Sudahkah kamu menunaikan solat Isyak? Okey, pernah dengan sudah ni bukan kata soal. Itu maksudnya. Yang kedua, fungsi tanda seru. Apa fungsinya? Tanda untuk melahirkan sesuatu perasaan seperti marah, takut, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Ayat seru ada dua keadaan. Yang pertama, ayat yang didahului oleh kata seru. Contoh, wah, besarnya rumah kamu. Aduh, sakitnya perut saya. Okey, kedua-dua contoh ni mempunyai kata seru, iaitu wah dan aduh. Contoh kata seru yang lain seperti oh, cis, nah, wow, syabas. Ini semua kita panggil dia kata seru. Yang kedua, ayat yang tidak mengandungi kata seru. Seperti contoh, tolong, tolong, ada kebakaran. Okey, tolong, tolong tu bukan kata seru, tapi kita menggunakan tanda seru sebagai menyatakan perasaan meminta tolong. Okey. Yang ketiga ialah fungsi tanda noktah bertindih. Noktah bertindih tahu kan bentuk dia, titik atas dan titik bawah. Okey, fungsinya ada 4. Yang pertama, tanda untuk menulis dialog. Ini kalau kita nak buat dialog, nak tulis dialog. Okey, sebagai contoh dekat sini, watak dia Siti dengan Zainab. Okey, selepas watak tu kita letakkan tanda noktah bertindih. Contoh tu, tengok contoh. Siti kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainab pula menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena letak noktah bertindih selepas watak-watak tersebut. Yang kedua, fungsi yang kedua, memperkenalkan atau menambah keterangan. Okey, tanda memperkenalkan atau menambah keterangan. Contoh, kita nak cerita rukun iman 6 perkara. Okey, pertama, mana nak menambahkan lagi daripada 6 perkara tadi. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Kena letak noktah bertindih. Begitu juga yang seterusnya, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey, letak tanda noktah bertindih. Fungsinya yang ketiga, tanda memisahkan nama surah dan ayat dalam Al-Quran. Yang ni kalau kita nak menyatakan nama surah apa yang dibaca ataupun ayat berapa. Contoh surah An-Nas, lepas tu titik bertindih 3. Maksudnya surah An-Nas ayat 3 lah tu. Okey. Fungsinya yang keempat, tanda menunjukkan nisbah. Nisbah contoh
20 nisbah 5. Nisbah tu kena letak noktah bertindih. Seterusnya, fungsi tanda pengikat kata. Fungsinya ada 4. Yang pertama, tanda mengapit cakap ajuk dan petikan langsung daripada bahan bertulis. Sebagai contoh, kamu hendak ke mana? Tanya Maryam. Okey, ayat ini adalah ayat daripada petikan, dan di dalam petikan tu ada cakap ajuk. Maksudnya dia nak menyatakan ada yang dicakapkan dalam cerita tu dipanggil cakap ajuk. Okey, yang saya dah highlightkan tu, kamu hendak ke mana tu dipanggil cakap ajuk. Baik, seterusnya yang kedua, tanda mengapit istilah yang mempunyai erti khusus. Contoh, Ali sedang membaca glosari kitab itu. Okey, glosari itu ditujukan kepada makna-makna khusus di dalam kitab yang dibaca oleh Ali ni tadi. Okey, itu maksud dia. Yang ketiga, tanda mengapit judul rancangan, karangan, puisi atau bab buku yang digunakan dalam ayat itu. Contoh, segmen Nona ditayangkan pada jam 2 petang. Okey, Nona tu adalah sebuah rancangan TV. Macam tu juga kalau kita nak cerita, nak bagi tahu dalam penulisan kita judul buku, tajuk buku ataupun tajuk cerpen. Okey, kita kena menggunakan pengikat kata. Seterusnya, fungsi yang keempat ialah tanda petik tunggal. Okey, tanda petik tunggal ni cuba tengok bentuk dia. Okey, koma yang duduk di atas kiri dan kanan. Okey, digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Tadi kita dah tahu cakap ajuk. Okey, jadi petik tunggal ni duduk dalam cakap ajuk. Okey, contoh, rujuklah daftar kata bahasa Melayu untuk menyemak ejaan Jawi, kata Ustaz Arif. Okey, Ustaz Arif ni dia suruh murid-murid rujuk satu buku yang dipanggil daftar kata bahasa Melayu untuk semak ejaan Jawi. Okey, yang tu dia highlightkan tu, kalau nampak saya dah gariskan. Itu dipanggil petik tunggal. Okey, sampai sini dulu untuk video kali ini. Berjumpa lagi di video akan datang untuk tajuk yang baru. Akhir kata, jangan lupa solat, jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.